Cuba bagi tu papan biru tu. Ha? Ambil balik kebun. Okey. Boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir. An-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'i wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfazhu alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaihi ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan puan-puan semua yang sedang menonton, dan saya juga menjawab salam daripada teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan puan Zanariah dan semua. Kuliah petang ini ditaja oleh syarikat Mindmatic Sdn Berhad. Kita masih lagi membahaskan kitab 40 hadis akhlak mulia yang disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah taala wa nafa'na bi'ulumi fid dharain amin. Sebelum tu saya ingin mengucapkan takziah kepada warga kerja Mindmatic semua atas pemergiannya Abang Badrul bin Yazid pada Sabtu malam baru ni kan. Orangnya baik di sisi saya. Pertama kali dalam pertemuan dengan beliau kita dapat rasalah ramahnya beliau tu. Selalu senyum kan, sebelum tanya soalan tu selalunya senyum dulu kan. Jadi terasalah pemergian beliau tu, dan kita terasa kebaikan beliau. Kita doakan moga-moga beliau ditempatkan bersama dengan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam baru. Dan kita doakan moga sama-sama kita semua sebagaimana kita pernah berkumpul dulu di dalam majlis ilmu taman-taman syurga di dunia,
Kita doakan semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita semula di dalam taman syurga yang sebenarnya nanti di akhirat. Kita sama-sama saksi kebaikan antara satu sama lain. Maka jangan sedih atas perpisahan yang sementara ini, kerana satu hari nanti kita akan bertemu semula insya-Allah bersama dengan Nabi Muhammad SAW atas segala kebaikan yang pernah kita lakukan ketika hidup di dunia insya-Allah. Amin. Jadi kita sedekah, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau. Moga beliau dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu juga ahli keluarga beliau dan semua teman-teman dan kenalan beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ahlan Kak Umi kan. Salam pada semua staf matematik kan. Lama tak jumpa. Ahlan juga Puan Hafriza. Selamat petang. Jadi kita dalam hadis yang ke-6 kitab kita 40 hadis akhlak mulia. Tajuknya sabar bila susah, syukur bila senang. Subhanallah, hadis ni antara hadis yang sangat baiklah kalau boleh dihafal dan diingat. Kerana ia satu mutiara yang menenangkan, yang ulama sentiasa bacakan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan pesanan Nabi. Ini dari kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina muttasilun ila mu'allif hadzal kitab wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain. Amin. Wa bihi ila qala an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa li mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Daripada Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh baik keadaan orang beriman itu, kerana dalam semua keadaan mereka mendapat kebaikan, dan tidak ada habuan baik seperti ini kecuali bagi mereka yang beriman. Apabila mendapat kesenangan, maka mereka bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Dan apabila ditimpa musibah, maka dia bersabar, dan sabar itu juga baik baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi SAW mulakan ucapan baginda dengan ajaban li amril mu'min. Ajaban, satu luahan Nabi kata sungguh luar biasa li amril mu'min, bagi keadaan seorang orang mukmin itu. Nabi puji karakter orang mukmin. Orang mukmin bukan sekadar muslim. Muslim itu amalnya, zahirnya Islam, tapi hatinya kadang-kadang diuji dengan ujian goyah dia kan. Tapi mukmin ini satu tingkatan yang lebih tinggi. Zahirnya beramal dengan amal Islam, batinnya sentiasa bergantung kepada Allah. Muslim saja sudah baik, tapi mukmin itu lebih baik. Maka ajaban, sungguh luar biasa keadaan seorang mukmin, orang yang beriman. Bukan sekadar Islam, bukan sekadar amalnya zahir, hatinya kadang-kadang lalai kepada Allah, itu Muslim. Muslim ni kepada keadaan seorang beriman kepada Allah, tapi ketika dalam setengah-setengah hal diuji hatinya, goyang nanti dia kan. Tapi mukmin amalnya sentiasa tetap dengan zahirnya sentiasa tetap dengan amal ketaatan, batinnya, hatinya juga sentiasa tetap dengan Allah. Maka luar biasa kata Nabi keadaan orang mukmin. Kenapa luar biasa tu? Kerana Nabi sebut kerana mereka ini apa saja keadaan yang ditimpa ke atas mereka ketika hidup dalam kehidupan dunia ni semua baik. Itu yang luar biasa tentang seorang mukmin. Maksudnya apa yang berlaku dalam kehidupan dia tidak ada yang buruk di pandangan mata kasarnya dan pandangan mata hatinya.
Itu semuanya baik. Kalau ada yang buruk sekalipun, buruk itu masih lagi baik di sisinya. Nanti dia teranglah di sini. Dia kata Syekh Fahmi sebut di sini, orang mukmin adalah orang yang bertuah dalam hidupnya. Walaupun dia terpaksa berhadapan dengan pelbagai ujian. Hidupnya selalu tenang dan tidak banyak bermasalah. Bukan tak ada masalah, tapi tak bermasalah. Masalah ada, tapi tidak bermasalah. Syekh kita sebut manusia ni, seorang manusia yang hidup atas muka bumi tidak keluar daripada 4 keadaan. Yang pertamanya, dia sentiasa akan duduk dalam keadaan, akan diberi keadaan nikmat. Akan dapat nikmat. Itu keadaan pertama, keadaan diberi nikmat. Kalau dia tak diberi nikmat, maka dia diberi ujian, musibah, malapetaka. Kalau tak diberi malapetaka, dia berada dalam keadaan taat. Kalau tak dalam keadaan taat, dia dalam keadaan maksiat. Tu pusing-pusing 4 tu ialah keadaan seorang mukmin. Dia berpusing 4 perkara dalam kehidupan dia. Dia tak, kata ulama, tidak keluar daripada keadaan ni. Tapi hatinya tidak berinteraksi dengan 4 perkara zahir ni. Yang dia sedang berinteraksi adalah dengan yang memberi kepada 4 perkara ni, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memandang kepada zahir nampak macam bermasalah lah. Kalau dia dapat nikmat, suka. Kalau dapat musibah, tak suka. Itu sedang bermasalah tu. Kenapa tak dapat nikmat ni? Itu dia sedang mencari-cari masalah, timbulkan masalah. Itu kalau dia tidak berinteraksi dengan Allah, dia berinteraksi dengan keadaan zahir dia. Orang yang dah biasa taat, tiba-tiba jatuh ke maksiat. Pening fikir, kenapa saya jatuh maksiat ni? Dia terfikir-fikir, banyak fikir, kenapa dia ke situ? Jadi kalau dia memikirkan apa yang dia tak nak, maka itu akan menyebabkan dia bermasalah. Kerana dia anggap itu satu masalah. Tapi orang mukmin tidak. Orang yang beriman maksudnya, beriman ni maksudnya dia ada hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan berhubungan kepada perintah sahaja, tapi dia berhubungan kepada yang memberi perintah, yakni Allah. Dia tidak sekadar berinteraksi dengan amal zahir saja. Solat, tak berhenti-berhenti solat. Tapi bila tanya Tuhannya, tak tahu kenapa solat. Itu confused. Kenapa solat? Solat kerana hamba lah. Boleh jawab, tapi ketika dipraktikkan tak boleh. Bukti tak boleh masa praktik gagal. Bila Allah bagi nikmat suka, bila Allah bagi maksiat tak suka, bila Allah bagi ujian tak suka. Itu ada masalah dengan Tuhan. Kerana dia belum betul-betul menjiwai kehambaannya kepada Allah. Orang mukmin dia menjiwai kehambaannya tu. Kerana yang memberi senang pun Tuhan, yang memberi susah pun Tuhan, maka sebenarnya senang ke susah ke, dua-dua baik. Cuma dia sahaja yang tidak memahami kenapa diberi susah tu. Tapi walaupun dia tidak memahami, dia percaya susah tu masih lagi baik. Kerana yang memberi kesusahan itu adalah Tuhan yang maha baik. Di situ ada hikmah yang tersimpan, yang kalau dia tidak faham sekalipun, tidaklah menafikan kebaikan hikmah kesusahan tersebut. Masih lagi ada kebaikan di sebalik kesusahan tu. Cuma dia saja tidak mampu melihat perkara tersebut. Jadi orang mukmin tu sentiasa pandangannya tu terarah, pandangan hatinya tu terarah kepada interaksi dia kepada Tuhan, kepada Allah. Boleh. Jadi hidupnya selalu tenang dan tidak banyak masalah. Macam mana boleh tenang walaupun bermasalah? Walaupun ada masalah, macam mana boleh tenang? Kerana dia berpegang dengan, kalau yang bagi senang itu Tuhan, yang bagi susah pun Tuhan juga. Kalau yang bagi susah itu Tuhan, tentulah Tuhan juga yang akan selesaikannya. Sebagaimana dia bersenang-senang dengan senang, kenapa dia perlu takut ketika susah? Ketika susah itu kan yang baginya Tuhan yang sama ketika memberi senang tersebut. Faham maksud saya itu? Ketika kita senang, yang beri siapa? Allah. Ketika susah, yang beri siapa? Tetap juga Allah. Jadi ketika susah tu apa yang perlu kita buat? Sebenarnya bergantung kepada Allah. Orang yang merasa susah dengan susah, kerana dia sedang bergantung kepada dirinya sendiri. Maksudnya, dia rasa dia boleh handle masalah tu. Sedangkan dia tak boleh handle masalah tu kalau tak diizinkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan saja, hanya Allah saja yang boleh selesaikan masalah yang Allah Taala bagi kepada kita.
Jadi ketika diberi masalah tu, bukan untuk melihat kita memandang kepada masalah tu, tapi kita terus memandang kepada Allah yang memberi masalah tersebut. Baru kita tahu kita ni tidak ada keupayaan untuk selesaikan apa pun perkara atau melakukan apa pun perbuatan kecuali dengan bantuan daripada Allah. Itulah tujuannya pun. Orang yang sentiasa santai dalam kehidupan kan ada kecenderungan atau ada potensi untuk lupa kepada Allah, lalai. Kan santai saja kan. Dapat apa saja minta makbul saja. Itu santailah tu dalam kehidupan tu. Apa saja nak dapat saja. Itu santai dalam kehidupan. Ada potensi untuk lupa kepada Allah. Lupa yang Allah Ta'ala yang bagi nikmat tu. Sebab apa dia minta dapat, dia rasa semua effort. Kadang-kadang itu semua, oh, Tuhan kasih kepada aku ni. Dia ada angan-angan dia ada kelalaian dia. Maka Allah Ta'ala tengok orang, bukan Allah Ta'ala tengok, maksudnya orang yang berpotensi kepada lalai ni, Allah Ta'ala sayang kepada dia. Dan sesungguhnya memang Allah Ta'ala sayang kepada makhluk-makhluknya. Rahmat Allah tu sentiasa menaungi makhluknya. Kalau orang tidak punya rahmat daripada Allah, hancurlah dia kan. Hancurlah dia. Ketika Allah ingin ciptakan kita, maksudnya Allah telah letakkan kasih sayangnya kepada kita. Ibarat pasangan yang berkahwin, bila berkahwin tentu pasti ada cita-cita untuk nakkan anak. Nakkan anak tu saja, anak tu tak lahir lagi. Anak tak lahir lagi, sudah ada kasih sayang kepada anak. Oh, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Petang ni ada kopi ya. Saya tak puasa ni. Allah. Saya minta izin sekejap untuk angkat call sekejap. Halo? 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 Ya, saya. Ya. Pasti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Ustaz Husni jawab call sekejap. Sementara tu kita isikan sekejap, rehat sekejap dengan kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Minta maaf sangat-sangat. Terima kasih kepada Ustaz Fahmi. Ada iklan sekejap. Okey. Okey, jadi mana kat kita berhenti tadi? Dalam hal orang mukmin ini, semuanya baik bagi dia kerana yang menguruskan dia adalah Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kita sebut pasal parent tadi kan. Parent tadi kalau dia lahirkan, dia belum lagi ketika dia berkahwin, suami isteri, belum ada anak lagi tapi dah ada rasa sayang kepada anak tu kan.
Maksudnya kalau kita ada anak, kan selalu dibayangkan begitu, kalau kita ada anak, kasih sayang kepada anak tu telah wujud terlebih dahulu walaupun anaknya tak ada. Jadi Allah Ta'ala SWT ni kata para ulama menciptakan makhluk ni dalam keadaan menyayangi makhluk tu terlebih dahulu. Jadi rahmat Allah kepada makhluk tu terlalu besar. Jadi kalaulah manusia ni dicipta dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah, kehidupan manusia ni berjalan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala juga. Tapi kenapa walaupun Allah kasih, tapi Allah tetap bagi ujian juga kepada manusia ni? Itu kan bagi ujian tu susah tu kan tanda macam tak senang dengan makhluk. Tak, kita tak boleh mengukur begitu. Kalau kasih sayang parent kepada anak saja orang kadang-kadang susah nak faham. Senakal mana pun anak dia, parent dia senang je tengok anak dia kan. Macam contoh, kasih sayang parent kepada anak orang lain, kalau raya tu bawa pergi rumah jiran-jiran tu, anak tu lompat-lompat kan atas, kita selalu cakap itu, lompat-lompat atas cushion sofa tuan rumah tu. Jadi orang tengok sakit hati lah kan, tambah pula cushion tu baru beli pula kan. Tapi parent tu tengok senang. Bagus ni kan anak aku lompat ni. Parent tu tengok anak tu lompat tu sebab sayang kan. Tapi orang tengok sakit hati. Itu kasih sayang parent pada anak. Walaupun semua orang dalam rumah tu rasa tak senang dengan anak dia, dia masih lagi senang dengan anak dia. Tengok parent bila nak membesarkan anak dia, nak mengajar anak dia dengan dewasa. Parent tu susahkan anak tu kan. Bila anak perempuan dia nak kahwin, jadi parent tu dah mula fikir macam mana dia nak bagi anak dia faham tentang perkahwinan tu. Parent tu susahkan anak tu. So basuh kain, so cuci pinggan, so masak, so kembang rumah, tak berhenti-berhenti sampai anak tu jadi bosan. Kenapa semua benda dia kena buat? Sedangkan daripada pandangan ibu, yang ibu susahkan anak tu kerana nak membesar, nak mematangkan anak tu. Itu kasih sayang ibu, persediaan kepada anak dia. Di pandangan mata ibu perlu siapkan anak dia dengan menyusahkan anak dia. Bagi test ujian pada anak dia. Jadi cara ibu menyusahkan anak tu, itu kena gambaran kasih sayang ibu. Tapi nampak kasar lah. Kenapa? Ibu kata sayang, tapi sayang saya pula yang buat semua. Kan anak selalu merungut macam tu. Ibu kata sayang kakak, tapi semua kakak kena buat. Macam tak sayang je. Sebab di pandangan mata anak, kalau sayang, ibulah buat semua. Tapi di pandangan mata ibu, sebab dia sayanglah dia suruh buat kerja tu. Jadi, daripada pihak ibu, menyusahkan anak tu kasih sayang kerana persediaan di masa hadapan anak tu membesar dengan keadaan matang. Tuhan memberi ujian kepada kita tu bukan kerana benci, tapi kerana kasih sayang juga. Kerana nak mematangkan kita pada satu tempoh nanti. Supaya kita tahu dunia ni bukan segala-galanya. Sebab tu diberi ujian. Orang yang terlalu senang dengan kesenangan, Allah Ta'ala akan uji dengan kesusahan agar dia tahu kesenangan tu bukan matlamat dalam kehidupan dia. Itu perjalanan dalam kehidupan ni. Sehinggalah dia ada karakter seorang mukmin. Yang mana mukmin itu senang ke susah ke tidak mempengaruhi jiwa dia. Kerana jiwa dia lagi bukan lagi terpengaruh dengan senang atau susah tu. Jiwa ini terfokus kepada yang memberi senang dan yang beri susah. Faham? Maka apabila dia senang, dia tahu yang beri senang tu Allah, maka tenang. Bersyukur dia. Tapi bila dia susah, dia masih lagi tenang kerana dan memberi susah itu adalah Allah, Tuhan yang pernah memberi dia senang. Tentulah ada sebab, reason kenapa Tuhan tu memberi dia susah ketika itu. Jadi dengan baik sangka dia kepada Tuhan yang maha baik, yang pernah memberi dia senang, tentu dia ada sangka yang baik tu. Jangan menganggap ini mungkin Allah Ta'ala nak mengangkat darjat dia, atau Allah Ta'ala nak dia belajar sesuatu daripada peristiwa kesusahan itu agar jiwanya bersedia untuk perkara baru dan sebagainya yang dia boleh fikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan tu. Itu jiwa orang mukmin. Maka masalah bukan masalah kerana masalah boleh diselesaikan. Itu pandangan seorang mukmin. Kesusahan tak pernah jadi kesusahan. Kesusahan hanya berlaku kalau tidak ada bantuan. Tapi kalau ada bantuan, kesusahan bukan kesusahan. Kesusahan, kalau ada bantuan, kesusahan itu hanya sekadar singgahan sekejap saja. Bukan jadi kesusahan yang berpanjangan. Tidak. Jadi, beruntung orang mukmin kerana dia percaya
Di waktu senang Tuhan dia ada, di waktu susah pun Tuhan dia ada. Itu orang mukmin. Dia tidak gelabah, dia tak cepat melatah bila ditimpa satu masalah. Tidak berpanjangan terhadap masalah tersebut kerana dia tahu ada Tuhan yang akan bantu dia menyelesaikan masalah tersebut. Subhanallah. Boleh. Kemudian disebutkan di sini, ia memiliki ketenangan jiwa yang diburu oleh orang-orang yang mencari kepuasan hidup dalam dunia ini. Syekh bagi satu kata-kata yang kesimpulan lah, kan. Syekh kata ketenangan itu sebenarnya adalah matlamat semua orang yang hidup di dunia itu. Yang mereka cari sebenarnya adalah ketenangan dan kebahagiaan. Mana ada orang dalam dunia ini tak cari perkara itu? Semua orang cari perkara. Semua orang cari ketenangan dan semua orang cari kebahagiaan. Tapi ada yang ikut laluannya dan ada yang ikut laluan yang tak sepatutnya. Ketenangan dan kesenangan, ketenangan, kebahagiaan itu adalah limpahan yang Allah Ta'ala kurniakan ke dalam hati. Ke dalam hati. Orang rasa bahagia, orang rasa tenang, itu bukan kerana luaran tapi kerana dalaman. Jika jiwanya tenang, jika jiwanya bahagia, maka luaran itu tidak bagi apa-apa, tak ada, luaran semua nampak bahagia. Tapi kalau jiwanya kusut, jiwanya serabut, maka dia, kalau ada apa pun di luaran dia yang diimpikan oleh orang lain, masih lagi dia nampak perkara itu tidak mencukupi. Contoh orang yang menyangka-nyangka bahawa kekayaan akan bagi ketenangan dan kebahagiaan kepada dia, maka dia mencari kebahagiaan dan ketenangan tersebut daripada harta. Tapi dah kumpul harta, masih lagi ada rasa kosong, kan? Masih lagi ada rasa kosong. Sedangkan dia telah memiliki sesuatu yang diimpikan oleh orang lain. Yang orang lain kata, oh seronoklah dia dah kaya, mesti bahagia. Tapi dia yang ada kekayaan tu rasa belum lagi. Kekayaan ni belum mampu beri kebahagiaan untuk saya. Cari ke orang lain pula. Cari keluarga pula. Konon bila bercinta, masing-masing berjanji, awak nanti bahagikan saya bahagikan awak, kan. Rupanya lepas kahwin menyusahkan pula, kan. Dulu kalau tengok TV tak payah kongsi, remote tu boleh tengok apa kita nak. Bila dah kahwin berebut remote, kan. Dulu kalau perempuan tu makan, tak payah masak untuk orang lain, masak untuk sendiri je, bahagia dah. Sekarang kena masak untuk orang lain, rasa letih pula. Kalau suami tu, lelaki tu, dulu kalau kerja tak perlu cari makan untuk orang lain, sendiri makan, sendiri lapar, tak kisah orang. Tapi lepas kahwin kena cari makan untuk anak lah, untuk isteri lah, serabut pula. Sedangkan yang diimpikan sebelum kahwin tu, lepas kahwin bahagia, tapi lepas kahwin rupanya susah juga nak bahagia ni. Lepas tak dapat kebahagiaan daripada isteri pertama, cari isteri kedua pula. Konon-konon isteri kedua boleh bahagia pula. Isteri kedua tak bahagia, cari isteri ketiga pula. Nak bahagia, tak bahagia juga. Kemudian cari apa lagi? Daripada orang bujang lalu orang tak ada kerja, rasa tak ada kerja tu seronok. Bukan, pelajar tu bila belajar rasa belajar tak seronok, kerja seronok. Bila dah kerja rasa tak seronok pula, belajar seronok. Orang yang kerja rasa nak berhenti kerja pula, sebab berhenti kerja lebih seronok. Dah berhenti kerja susah pula. Jadi sebenarnya manusia ni selalu cari kebahagiaan dan ketenangan di pintu yang salah. Yang disangka-sangka tu yang disangka boleh bagi bahagia tu, bila dia dapat, itu perkara yang menyusahkan dia. Sedangkan sebenarnya bukan di situ pintu-pintu kebahagiaan tu. Pintu-pintu kebahagiaan tu hanya ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata para ulama, orang yang telah memiliki Allah dalam hatinya, maka dia dapat seluruh pintu kebahagiaan. Tapi orang yang tidak ada Allah dalam hatinya, kalau ada 1000 perkara di luaran dia, tetap juga belum bagi dia kebahagiaan. Subhanallah. Maka orang mukmin ini, dia dah ada ketenangan jiwa tersebut. Yang ketenangan jiwa tu diimpikan oleh seluruh orang yang mencari ketenangan. Yang mana mereka mencari di pintu yang salah, selagi mana mereka mencari di pintu yang salah, mereka tidak akan temui kebahagiaan tersebut. Orang yang ada harta akan bahagia dengan hartanya ketika dia melihat kepada yang memberi harta tu. Allah Ta'ala bagi banyak, maksudnya Allah Ta'ala suruh ibadah dengan harta ni. Ketika Allah ambil harta tu, masih lagi tenang dia, kerana yang ambil tu tetap Allah. Kalau Allah yang bagi harta banyak,
Allah ambil harta tu apa masalah dia? Dia pernah bagi banyak, ingat dia tak boleh bagi lagi ke? Dia pernah bagi kita banyak dalam kehidupan. Allah Ta'ala pernah bagi banyak harta kepada kita dalam kehidupan. Tiba-tiba dia ambil banyak daripada kita. Kenapa kita kena sedih? Sebab dia pernah bagi banyak. Maksudnya dia boleh bagi banyak kepada kita untuk kali yang kedua. Jadi kalau dia sedang ambil yang banyak tu daripada kita ketika ini, maka sebenarnya kita kena muhasabah. Kenapa dia ambil? Mungkin sebab harta tu menyebabkan kita lupa kepada dia. Ya, mungkin selepas kita taubat nanti Allah Ta'ala akan bagi lagi balik pun. Dan itulah yang berlaku pun. Berapa ramai orang yang lupa kepada Allah disebabkan harta. Allah tarik harta dia, kemudian dia bertaubat kepada Allah, kembalikan harta tu balik. Begitu kaedahnya. Begitulah dalam kehidupan keseluruhannya. Akan cari kebahagiaan di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka pasti tidak akan menjumpainya kalau bukan dengan iman. Iman ni adalah kepercayaan kita kepada yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keimanan, maksudnya ada package sifat-sifat karakter yang lain. Iman ni maksudnya percaya. Percaya tu asalnya daripada cinta. Orang bercinta pasti akan percaya. Orang yang bercinta pasti akan percaya. Bila dia percaya, maka tidak ada lagi perkara yang akan menyusahkan dia. Tengok orang yang bercinta, disusahkan pun rasa senang, kan? Sebab dia percaya. Cintanya tu atau kekasihnya tu tidak akan melakukan sesuatu yang menyusahkan dia. Kalau kekasihnya menyuruh dia melakukan perkara yang susah, itu bukan menyusahkan, tapi itu jalan untuk mendekatkan. Tengok orang yang bercinta, betul-betul bercinta lah. Bukan yang bercinta buat-buat bercinta, yang betul-betul cinta, yang pure kasih sayang cinta tu. Kita sampai kata jadi apa, dia ketika lelaki tu kata, saya suka awak. Perempuan tu kata, kalau betul suka ni, tolong cari saya bunga sakura tu dekat Jepun tu. Saya nak bunga yang baru berputik tu. Perempuan tu kata begitu, contohlah. Jadi lelaki tu kata, oh susah tu, tapi saya cubalah demi untuk dekat kepada awak. Cinta tu melihat segala kesusahan itu kesenangan. Sebab yang dia aim di situ, dia ingin capai itu semakin dekat. Dia percaya, bila ada cinta dia ada percaya. Dia percaya segala perintah menyusahkan tu sebenarnya untuk kesenangan. Senangnya apa? Nanti dapat bersama kan? Nanti dapat bersama. Jadi percaya dia menganggap segala kesusahan tu adalah perkara yang baik. Itu iman. Imanlah yang melahirkan percaya. Bila ada percaya, maka ada sabar. Ada sabar. Saya percaya yang dia suruh ni benda-benda yang baik, maka saya akan sabar dengan apa yang dia suruh. Kan begitu? Kan? Bila ada sabar, ada syukur. Orang yang mampu bersabar ketika susah, maka dialah orang yang mampu bersyukur ketika senang. Dan biasa orang yang menghargai ketika diberi, orang yang menghargai ketika diberi adalah orang yang pernah bersabar ketika belum dapat apa yang dia cita-citakan. Itu sifat sabar dan syukur, kan? Kepuasan hidup dan ketenangan jiwa hanya dinikmati oleh orang yang benar-benar beriman, di mana hatinya tenang dalam menghadapi berbagai-bagai keadaan. Apabila dia berada dalam kenikmatan dan kesenangan, dia akan bersyukur kepada Allah dan menggunakan nikmat itu untuk mencari keridhaan Allah, baik untuk kegunaan dirinya atau kebaikan orang lain, sebagai sedekah ataupun pertolongan. Jadi orang yang diberi dengan nikmat, tahu yang memberi nikmat itu adalah Allah, pemberi segala nikmat. Al-Mun'im, yang memberi nikmat. Ya, pemberi nikmat, ketika dia memberi nikmat, tentulah dengan kasih sayang, maka dibalas dengan syukur. Orang yang memberi sesuatu kepada kita tu, kalau dia beri saja, kalau tak ikhlas pun kita tetap berterima kasih, kan? Bagaimana kalau orang yang memberi dengan penghargaan? Isteri belikan untuk suami kek, contoh hari jadi tu, ada penghargaan daripada pihak suami kerana yang memberi itu adalah isteri yang dia disayangi, yang kita tahu kalau isteri memberi tentulah dengan kasih sayang. Jadi bila diberi dengan kasih sayang, syukur yang kita zahirkan, syukur yang suami zahirkan tu tentu lebih besar berbanding dengan terima kasih yang diberi kepada orang yang tidak ikhlas tadi tu, kan? Jadi itu kalau manusia dengan manusia. Kalau Tuhan bagi kepada kita sesuatu,
tentulah bahaginya dengan segala macam kebaikan. Yang mana nikmat Allah Ta'ala bagi tu, kalau satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi tu, sebenarnya di belakang nikmat-nikmat tu ada 10 kebaikan yang lain atau 1000 kebaikan yang lain. Tentu syukur yang kita zahirkan kepada Allah tu luar biasa. Jadi bagaimana bersyukur dengan nikmat Allah? Syekh bagi tahu kat sini adalah dengan kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah bagi tu dengan kebaikan. Itu tanda syukur. Syukur kepada Allah ni bukan sekadar lafaz terima kasih. Lafaz terima kasih alhamdulillah itu satu jalan. Tapi hakikat betul-betul kita bersyukur kepada nikmat Allah adalah kita gunakan nikmat Allah kepada kebaikan sekali lagi. Tanda kita menghargai kebaikan Allah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Yang mana nikmat tu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Itu betul-betul bersyukur. Bersyukur dengan kasih sayang, bersyukur dengan penghargaan. Suami, contoh, yang betul-betul menghargai pemberian isteri. Yang betul-betul menghargai pemberian isteri. Yang mana pemberian isteri itu diberi kepada suami itu atas kasih sayang, suami akan menghargai dengan kasih sayang juga. Ketika dia menggunakan nikmat itu kembali kepada isteri dia. Faham tak saya? Maksudnya ketika isteri belikan suami kek, suami menghargai pemberian isteri itu dengan disuap balik kek itu kepada mulut isteri itu. Itu memang gambaran kasih sayang. Betul-betul murni kasih sayang. Kalau dia gunakan nikmat itu untuk diri dia semata-mata, tidak digunakan untuk kebaikan dan ketaatan, maksudnya dia sekadar mulut sajalah terima kasih Allah. Tapi kalau betul-betul bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka nikmat-nikmat itu digunakan untuk kembali mendapatkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bersyukur dengan rasa sayang kepada Allah Ta'ala. Itu orang mukmin. Orang mukmin ni ketika diberikan dia bersyukur. Tapi bersyukurnya bukan bersyukur sekadar ucap terima kasih. Bersyukurnya dengan kembalikan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada Allah. Sebab orang mukmin bersyukur bukan bersyukur santai saja, bersyukur dengan kasih sayang. Orang yang ada kasih sayang maksudnya ada jiwa. Dalam setiap perbuatannya ada gambaran, ada terjemahan kasih sayang dalam setiap perbuatan. Itu orang mukmin. Orang mukmin menzahirkan terima kasih dengan kasih sayang. Sebagaimana Allah memberi dengan kasih sayang, maka orang mukmin membalasnya dengan kasih sayang juga kepada Allah, murni kepada Allah dengan digunakan segala nikmatnya kepada Allah. Tangan ini bukti Allah Ta'ala kasih kepada makhluk. Diberi anggota kan? Diberi anggota untuk beramal ibadah. Yang mana kadang-kadang nikmat anggota ni lupa makhluk nak bersyukur. Lupa makhluk nak bersyukur. Tapi kasih sayang Allah dalam lupa makhluk bersyukur tu, Allah Ta'ala tetap kekalkan nikmat tangan, nikmat tubuh ni. Orang selalu syukur dengan nikmat yang dibagi dia dapat kan. Dia minta dapat. Dia lupa nak syukur terhadap nikmat yang diberi tapi dia tak minta. Kadang-kadang memang lupalah. Ya Allah, saya tak minta tangan. Tapi tangan saya penting tapi lupa minta. Minta dikekalkan. Tapi Allah maha kasih sayangnya dikekalkan ni. Tak walaupun lupa minta. Apa tak lagi dah digunakan untuk maksiat pula. Kalau zaman dulu, zaman Nabi-Nabi dahulu, kalau ada nikmat Allah tu digunakan untuk maksiat, tangan-tangan Allah, tangan-tangan manusia atau tubuh anggota manusia ni digunakan untuk maksiat, Allah ambil cash. Ambil balik. Tapi umat Nabi Muhammad Allah Ta'ala kekalkan. Dah guna untuk maksiat pun masih lagi Allah Ta'ala kekalkan. Dah lah lupa minta syukur, lupa untuk minta untuk kekalkan. Buat maksiat pula dengan anggota tu. Masih lagi Allah Ta'ala tak ambil sebab Allah Ta'ala kasih kepada kita atas sebab Nabi Muhammad. Jadi dalam keadaan itu, kata para ulama, sebenarnya Allah Ta'ala masih lagi bukakan peluang untuk kita bertaubat, gunakan nikmat ni. Nikmat ni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita gunakan nikmat ni, tangan ni contohnya untuk syukur kepada Allah dengan kita gunakan tangan ni untuk kebaikan. Itu cara beriman, beribadah, bersyukur kepada Allah. Dan nikmat syukur yang Allah yang kemuncak nikmat syukur adalah menjadikan seluruh kehidupan kita adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya untuk Allah? Dengan menggunakan seluruh nikmat kehidupan kita, nyawa kita tu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Itu tanda bersyukur kepada Allah. Kalau syukur mulut satu bentuk syukur, syukur anggota pun satu bentuk syukur. Kemudian dan apabila berada dalam kemiskinan atau kesusahan, dia akan sabar. Orang mukmin akan sabar menerima takdir Allah itu dengan hati yang lapang dan luas. Dia memahami bahawa dunia adalah tempat ujian dan kesusahan
Dan akhirat itu adalah tempat kebahagiaan yang sebenar. Inilah kunci kata ulama bagi orang yang bersabar di dunia. Kerana orang yang bersabar di dunia ni bukan dia bersabar untuk dunia, sebenarnya dia bersabar untuk akhirat. Orang yang mampu bersabar dengan perkara yang sementara kerana dia ada tujuan di hujung itu. Dia ada tujuan. Tujuan ataupun dia ada kebahagiaan yang dia ingin capai di hujung tersebut. Jadi dalam perjalanan rasa susah tu dia bersabar. Macam kita selalu sebut sebelum ni, orang yang nak kahwin, orang muda yang nak kahwin tu, jadi bila nak kahwin tu dia nampak pada tarikh 2020 ni nak kahwin. Jadi tahun 2019 tu kerja siang malam kan. Siang malam kerja. Susah kan. Dah buat 3-4 kerja. Pukul 5 bangun, masak nasi lemak contoh. Kemudian pergi kerja office, kemudian balik daripada kerja pukul 6, bawa Grab pula sampai pukul 12 baru balik rumah. Lepas tu pukul 2 baru tidur sebab nak kena masak nasi lemak apa semua tu. Jadi 3-4 kerja buat. Sampai orang kata kau ni hamba kerja lah. Tapi dia tak rasa pun benda tu menyusahkan diri dia sebab dia sabar. Kenapa dia sabar dengan kesusahan kerja-kerja yang dia buat tu? Kerana dia sedang bayangkan tarikh perkahwinan dia tu. Tak apalah saya susah-susah kejap ni sebab saya nak kahwin ni. Kebahagiaan saya tu, saya dah nampak depan mata pelamin saya tu yang besar tu, saya dah nampak dah tu. Honeymoon, tempat hotel honeymoon tu saya dah nampak dah. Itu bagi orang yang nampak kebahagiaan dunia, mampu menempuh kesusahan dunia. Bagaimana pula kalau orang yang dah nampak kebahagiaan akhirat, takkan tak mampu bersabar dengan kesusahan dunia pula. Sedangkan dunia ni memang tempat untuk disusah-susahkan. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia itulah tempat beladang untuk kebahagiaan akhirat. Dunia darul bala' wa darul musibah. Dunia itulah tempat disusahkan. Tempat disusahkan kerana nanti dia akan diberi kesenangan. Jadi kesusahan yang ditempuh di dunia ni bukan tanpa tujuan. Dengan tujuan lah. Dengan tujuan untuk kesenangan akhirat. Jadi orang yang ada impian kesenangan akhirat sanggup bersabar dengan kesusahan dunia. Itu kunci dia. Kalau kita memberontak pun dengan kesusahan dunia, kita mampu keluar ke daripada kesusahan dunia tu? Kita takkan mampu keluar. Sebab kita masih lagi berada di dunia. Orang yang merasa senang merasa senang daripada dunia, orang yang dah mati je. Sebab tu orang yang dah mati tu sebenarnya dia sedang berjalan ke satu langkah ke hadapan untuk menyenangkan diri dia daripada bebanan-bebanan dunia. Kalau baiklah apa yang dilakukan di dunia dulu, maka itulah kesenangan dia di alam baru. Tapi kalau apa yang dia dilakukan di dunia itu satu perkara yang buruk, maka ditakuti nanti di alam baru lagi buruk. Auzubillah min zalik. Sebab tu kata ulama, kesusahan di dunia itu untuk kesenangan akhirat. Setiap kesakitan yang kita tanggung di dunia itu, kata para ulama, itu semua ganjaran yang akan kita dapat di akhirat. Ulama sebut, Nabi sebut, satu duri yang terpijak oleh seorang mukmin, lalu dia bersabar dengan kesakitan itu, maka Allah akan ganjarkan dengan ganjaran yang besar. Itu kalau terpijak duri. Kalau ditimpa dengan kesusahan-kesusahan yang lain, Nabi sebut orang yang ditimpa dengan rasa resah, itu rasa resah tu lalu dia bersabar dengan rasa itu, sabar, kembalikan ini semua ujian daripada Allah, maka Allah Ta'ala akan bagi ganjaran di atas sabarnya di atas rasa resah tu. Jadi maksudnya setiap kesusahan di dunia untuk ditanggung, untuk diberi ganjaran, maka bersabar. Maka bersabar. Sebab tu orang mukmin ni luar biasa. Apa pun yang dia dapat di dunia itu semua ganjaran. Jadi dia nampak itu semua kebaikan. Itu semua kebaikan. Kalau yang baik itu dah tentunya memang baik. Kalau yang nampak di pandangan mata seakan-akan perkara yang buruk itu masih lagi baik. Syekh kita sebut Al-Fadhil Ustaz Raja Mukhlis, dia kata sesusah maksimum kesusahan di dunia, yang kesusahan yang paling maksimum di dunia itu masih lagi baik daripada seminimum kesusahan di akhirat. Faham tak saya? Satu kesusahan yang sangat berat di dunia itu masih lagi baik berbanding satu kesusahan di akhirat. Kenapa? Sebab kesusahan di dunia ada tempoh luput, ada tempoh habis.
tempoh habis. Kesusahan di dunia tu susah, tapi ada habisnya. Matilah kan, kalau matilah. Ataupun ada jalan keluarnya. Tapi kalau kesusahan di akhirat, seringan apa-apa pun kesusahan akhirat tu masih lagi berat kerana ia berterusan tidak berhenti. Sebab tu ulama kata, biar susah di dunia tapi jangan susah di akhirat. Kalau susah di dunia, itu ada ganjarannya, pasti ada ganjaran di akhirat. Tapi kalau susah di akhirat, itu tidak ada tarikh berhenti. Sebab tu orang yang susah di dunia sebenarnya sedang menempuh jalan kebaikan di akhirat. Dia kena bersabarlah. Bersabar. Tak ada orang yang ketika diuji dengan kesusahan, tak ada ucapan yang mampu menenangkan dia. Itu memang hakikat. Tak ada ucapan yang mampu menenangkan dia. Yang mampu menenangkan diri dia hanyalah suara hati dia sendiri. Itu petua lah daripada Syekh itu. Orang yang tengah susah, kita bagilah ayat Quran ke hadis ke, dia boleh diam je lah tapi tak mampu tenangkan dia. Takkan dia nak marah, kau bagi ayat Quran kat aku ni untuk apa? Takkan dia nak marah sebab itu ayat Quran kan. Jadi dia senyap lah, tapi belum mampu nak menenangkan jiwa dia. Yang mampu menenangkan jiwa dia adalah jiwa dia sendiri, suara daripada hati dia sendiri. Maka suara hati ini tidak akan dapat kekuatan kecuali dia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang beri ujian tersebut. Sebab tu kata ulama, kalau susah munajat. Kalau susah, kembalikan hati kepada Allah, munajat kepada Allah. Dengan apa pun lafaz yang kita mahu, kita kembalikanlah lafaz itu kepada Allah. Ya Allah, aku tidak ada tempat untuk menempuh, aku tak ada tempat bergantung kecuali kepada Engkau. Itu saja ucapan yang perlu kita cakap, menunjukkan kelemahan kita, maka insya-Allah akan dibantu. Mujarab. Orang yang menzahirkan kelemahan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti dibantu oleh Allah. Mujarab. Maka bergantunglah kepada Allah ketika susah di dunia ni. Dan orang yang susah di dunia banyak kan, sampai ulama kata istimewanya orang yang disusahkan di dunia dengan lalu ditempuh dengan sabar, maka dia akan masuk di satu pintu yang pintu tu tidak diberi pada orang lain. Pintu apa? Pintu sabar. Ada nama pintu sabar. Ada nama pintu redha kan, redha tu sabarlah. Hasil daripada sabar. Jadi istimewanya orang yang diberi susah di dunia lalu sabar di dunia ni, maka Allah Ta'ala akan lalukan di laluan yang istimewa. Laluan tu hanya dia yang dapat. Laluan pintu sabar. Itu tunjuk istimewanya orang tu di hadapan, di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh. Itu ciri-ciri orang mukmin. Maka jangan rasa takut dengan ujian kerana kita ada Tuhan yang memberikan kita senang. Boleh. Kemudian ada pun orang yang tidak beriman, maka dia selalu berada dalam keadaan yang tidak baik. Kerana apabila ia berada dalam kenikmatan dan kesenangan, ia akan lupa daratan. Kan orang yang tak beriman ni selalu menyusahkan diri dia dengan nikmat yang dia dapat. Dia cari duit untuk senang. Masa dia cari duit tu dia dah susah dah. Bila dia senang, dia habiskan, lalu dia susah balik. Jadi dia sebenarnya sedang menyusahkan diri dia sendiri. Pusing-pusing benda yang sama kan. Dah dapat duit banyak pun tak cukup lagi. Apa tak cukup ni kan? Itu rasa tak cukup tu satu bebanan bagi diri dia. Orang yang tak ada syukur dalam diri, sebenarnya orang tu sedang menyusahkan diri dia. Sebab orang yang melihat kepada yang, tengok orang yang selalu rasa susah ni, orang selalu melihat apa yang dia tak dapat. Kalau dia selalu lihat apa yang dia tak dapat, dia sentiasa akan rasa susah, rasa sempit. Kenapa tak dapat? Tapi kalau dia dah lihat apa yang dia dah dapat, sebenarnya banyak dia dapat sampai dia tak perlu minta lagi apa yang dia nak. Subhanallah. Orang yang bersyukur tu memang kunci kepada ketenangan. Kunci dapat ketenangan. Orang yang syukur tu memang orang yang tenang. Tak jaranglah orang syukur ni merungut kan. Kalau bersyukur ni biasanya dia melihat apa yang dia dah dapat kan. Dan kalau nak lihat apa yang dah dapat, dah banyak dah dapat. Apa yang dah dapat, sebenarnya dia tahu apa yang dia perlu. Orang yang tahu apa yang orang yang bersyukur tu sebenarnya dia tahu apa yang dia perlu. Dia tahu apa yang dia perlu. Dia tak akan melihat pada apa yang dia mahu. Kerana apa yang dia mahu kadang-kadang benda tu dia tak perlu. Ramai orang menyusahkan diri sendiri kerana mencari apa yang dia mahu. Sedangkan yang dia mahu tu biasanya menyusahkan dia kembali. Itu kan. Wal'ayazubillah. Jadi jadilah kita orang yang sentiasa mencari apa yang kita perlu. Kerana orang yang mencari apa yang dia perlu lalu dapat apa yang dia perlu, itu orang yang dapat ketenangan. Dia tak perlu yang lain. Kita selalu kagum kan tengok dengan kisah-kisah orang yang gelandangan, kalau diberi 2 bekas nasi tu, dia pulangkan satu atau dia bagi satu pada orang lain kan. Kenapa dia buat begitu? Sedangkan dia kan miskin, patut dia ambil lah 2-2. Kenapa dia nak kena bagi satu pula?
Kerana dia tahu dia tak perlu. Dia dah biasa tak makan seminggu, tiba-tiba orang bagi dia makan dua bekas nasi tu. Setakat 2 bekas nasi tu bukan boleh menghilangkan pengalaman dia yang tak makan seminggu tu. Kalau esok ada bekal dia, esok dia makanlah. Tapi kalau tak ada, biasa saja kalau tak makan sehari. Sebab seminggu dah tak makan. So, itu orang yang dah faham erti syukur kena jadi gelandangan lah. Walhamdulillah. Tak payahlah jadi gelandangan. Jadi orang yang bersyukur lah. Jadi orang yang bersyukur. Kemudian, dia tidak akan berterima kasih kepada Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat kesenangan itu, lalu bertindak sesuka hati menggunakan nikmat tersebut mengikut arahan dan hawa nafsunya. Ada orang yang sentiasa mengikut hawa nafsu ni, tak akan pernah merasa puas. Itulah kunci kehancuran seseorang. Orang tu banyak menyusahkan diri dia, bukan orang lain yang menyusahkan diri dia. Kebanyakan orang menyusahkan diri sendiri itu kerana dia mengikut apa yang dia mahu, apa yang dia nak. Dan itu selalu menyusahkan diri dia. Tapi dia tak nak salahkan diri dia. Dia akan salahkan orang lain kerana dia tak ada orang mahu menyalahkan diri sendiri. Tapi kalau mula dia mengerti perkara tersebut, bahawa diri dia yang menyusahkan diri dia, maka dia akan datang kepada pintu yang baru, pintu syukur tu, pintu taubat dan lain-lain. Maka nikmat Allah itu akan dibazirkan dan membuat maksiat dan bermacam-macam perkara yang dimurkai oleh Allah. Dan apabila dia berada dalam keadaan fakir dan miskin atau susah, maka dia akan bertindak liar dan tidak terkawal. Kalau tengah senang pun lupa, takkan ketika susah boleh ingat pula. Biasa susah pun lupa jugalah. Tapi kalau ketika susah ingat, ketika senang pun ingat. InsyaAllah. Dia kata ulama, yang kita, mukmin ni yang luar biasanya, dia mempertahankan Allah ketika senang. Dia bukan sekadar berinteraksi dengan Allah ketika susah. Orang yang ingin ingat Allah ketika susah, maka dia perlu ingat Allah ketika senang. Itu mukmin. Ada pun orang yang biasanya dia ingat Allah ketika susah. Ketika senang dia lupa Allah. Biasalah tu. Itu biasalah, normal lah. Tapi kita tak naklah jadi normal begitu. Kerana kehidupan kita bukan tentang kita. Kehidupan kita tentang bagaimana berinteraksi dengan Allah. Kita ni diberi peluang kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berinteraksi dengan Allah. Jadi kehidupan kita bukan tentang kita, bukan tentang apa yang kita mahu. Kita patut belajar daripada apa sahaja yang berlaku di sekeliling kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kerana itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa yang berlaku kepada sahabat kita kan, arwah Abang Bad, sedih, hati kita sedihlah, kerana dia teman yang baik, yang rapat, yang selalu bersama kita. Tapi dia adalah guru kita juga, mengajar kepada kita bahawa kehidupan ni bukan selama-lamanya. Kesenangan yang kita kejar itu boleh jadi habis dengan tiba-tiba saja. Yang kita impikan, apa yang kita impikan dengan cita-cita kita boleh jadi sekejap saja hilang. Dia adalah guru kita, mengajar tentang perkara demikian. Tapi mungkin dia sudah mendapat nasib ni yang baik tu. Mungkin dia dah bersama dengan orang-orang yang soleh. Kita lah belum tentu. Kita fikirkan di mana kedudukan kita. Dia mengajar. Peristiwa kematian ni mengajar kepada kita bahawa apa yang kita nak itu penting ke? Kita kena timbang di situ. Kerana kita bukan hidup kekal lama di sini. Apa yang kita cari itu tujuan ke? Tujuan sebenar kehidupan ke? Kalau dia bukan tujuan sebenar kehidupan, kenapa kita pertahankan? Kita patut mencari perkara yang lebih penting berbanding apa yang kita rasa penting kan. Jadi kematian mengajar kita bagaimana menguruskan diri kita. Beruntung orang yang dah meninggal dunia kerana dia telah menguruskan dirinya. Bahkan orang yang dah meninggal, orang yang dalam perjalanan, kata ulama, yang dah diberi sakit sebelum meninggal, itu semua tanda-tanda diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang semakin mendekat kepada kematian itu dilimpahi oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keberuntunganlah bagi orang yang telah meninggal dunia. Tapi orang yang masih hidup ni bagaimana pula kan? Maka kita lakukan persediaan kita dengan keadaan-keadaan, dengan ilmu-ilmu beginilah, dengan peringatan-peringatan begini. Kalau kita tak baca hadis ni pun, tapi kalau kita sanggup atau belajar daripada peristiwa kehidupan sekeliling kita, kita akan mampu belajar. Asalkan kita tahu apa yang kita cari. Dan yang kita cari tentu bukan perkara yang sementara. Yang kita cari adalah perkara yang kekal, kebahagiaan kekal yang kekal abadi. Kebahagiaan yang kekal abadi itu hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perjalanan kehidupan kita sebenarnya mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan sebenar kita adalah mencari Allah Subhanahu Wa Taala.
kerana pada Allah lah kebahagiaan tu. Dan memang Allah Ta'ala nak bagi kebahagiaan itu. Selalunya kita cari di jalan yang salah dengan apa yang kita rasa penting. Sebenarnya yang kita rasa penting tu perlu kita semak semula. Penting ke tidak? Yang kita cari tu penting ke tidak? Bukan masalah mencari kekayaan. Tapi kekayaan tu kalau banyak penting ke bagi kita? Orang yang faham dengan nilai kekayaan untuk tujuan ibadah, carilah sebanyak-banyaknya, jangan rehat kan. Orang yang tahu kekayaannya boleh bawa dia kepada syurga, kenapa dia perlu rehat daripada cari kekayaan? Dia patut cari lebih banyak. Kalau ada 1 juta, kena cari lagi 2 juta. Kerana kekayaannya akan bawa dia kepada syurga. Tapi kalau dia kaya tapi dia tak tahu nak buat apa, kenapa dia perlu kaya? Itu dia perlu, bukan dia perlu berhenti sekejap. Dia kena fikirkan kenapa dia nak kaya. Sampai dia dapat tujuan tu. Apa pun yang dia miliki ketika ini, apa pun yang dia ada ketika ini, dia kena semak semula gitu. Faham ayat saya ni? Kalau berbelit-belit tu. Boleh. Pukul 5 5 minit lah kita tambah, kita mula lewat. Kalau ada soalan boleh bagi boleh tulis bahagian komen untuk dijawab. Kalau segan, malu, ada persoalan yang privacy, boleh mesej Ustaz Fahmi lah. Nanti Ustaz Fahmi pas pada saya. Yang terakhir di sini sebutkan mungkin dia akan mencuri dan merompak, sekurang-kurangnya ia berasa tidak puas hati dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang mengena ke atas dirinya, maka kedua-duanya ini tidak baik baginya kan. Jadi orang yang tidak ada sabar itu dan orang yang tidak ada syukur itu akhirnya akan menyusahkan diri dia semula. Kerana dia akan sentiasa bertembung dengan Tuhan yang Maha Esa yang menguruskan kehidupannya di dunia ini. Jadi untuk mengelak daripada perkara demikian, dan kita pun memang tak nak perkara demikian berlaku kepada kita, maka contohilah karakter orang mukmin. Orang mukmin itulah orang yang ada sabar ketika ada syukur ketika senang dan ada sabar ketika susah. Yang mana sabar dan syukur itu lahir daripada mahabbah, keimanan dia kepada Allah. Keimanan dia kepada Allah itu lahir terbit daripada cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pupuk rasa sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar dulu bagaimana mencintai Allah. InsyaAllah akan terbit keimanan yang jujur daripada hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan mengikutlah daripada sifat percaya dan cinta itu dengan sifat-sifat kebaikan yang lain. Itu kunci. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, maksudnya kita betul-betul sayang kepada Allah. Kalau kita betul-betul sayang kepada Allah, maka kita ada baik sangka kita kepada Allah, kita ada baik interaksi kita kepada Allah. Orang yang bercinta sesama pasangan saja itu berbaik-baik antara satu sama lain kerana bercinta kan. Tapi kalau disusah pun rasa disenangkan, kalau dah senang rasa nak bagi lagi. Itu orang bercinta sesama manusia. Kalau bercinta dengan maksudnya mengasihi, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih lagi lah, lebih lagi. Rasanya tak ada soalan. Bila tak ada soalan ni kita boleh tangguh kan. Sejam dulu kan. InsyaAllah kita doa sikit lah kan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya arhamar rahimin, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, rakan-rakan kami ya Allah, kenalan kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, jaran-jaran kami ya Allah, serta seluruh umat Islam ya Allah ya arhamar rahimin. Khususnya Abang Badrul bin Yazid bin Abu Yazid rahimahullahu taala. Ya Allah, jadikanlah ya Allah pertemuan kami di dunia ini tempat mendapat rahmat-Mu ya Allah, dan kumpulkanlah kami di akhirat nanti ya Allah dalam perkumpulan untuk diberikan rahmat itu ya Allah ya Rahman Rahimin. Sebagaimana kami berkumpul di dunia ini untuk kasih sayang kepadamu ya Allah, mendapatkan redha daripada-Mu ya Allah, mendapatkan perhatian daripada-Mu ya Allah, maka kumpulkanlah kami dalam kumpulan yang sama di akhirat nanti ya Allah untuk mendapatkan redha itu ya Allah, mendapatkan rahmat daripada-Mu itu ya Allah ya Rahman Rahimin. Ya Allah, dudukkanlah kami dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di akhirat nanti ya Allah, sebagaimana kami berusaha untuk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami ini saksi baik antara satu sama lain di akhirat kelak ya Allah. Sebagaimana kami menjadi saksi kebaikan di dunia ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, kumpulkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Berikanlah kami ya Allah bantuan, kekuatan, keimanan dalam menempuh kehidupan di dunia ini ya Allah. Berikanlah kami syukur, berilah kami sabar, berikanlah kami redha ya Allah, berikanlah kami cinta kepada-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin, agar kami dapat kebahagiaan ini di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Ganjarilah segala kebaikan yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, berkatilah apa saja yang Kau berikan kepada kami daripada umur kami, anak kami, pasangan kami, ahli keluarga kami, harta-harta kami, pekerjaan kami, wang kami, apa saja yang kami ada di dunia ini ya Allah, berkatilah perkara-perkara tersebut ya Allah, dan jadikanlah ia sebahagian daripada perkara yang akan menjadi yang memasukkan kami ke dalam syurga-Mu ya Allah ya Rahman Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan kerana menonton, terutamanya pada staf Manmatic. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi insyaAllah. Mana salah silap saya minta maaf. Kalau ada sebarang cadangan dan komen, boleh bagi, boleh message kita private lah kan, untuk kita tambah baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.